Saya nak mengucapkan tahniah kepada Kerajaan Negeri Kelantan atas keberanian, kebijaksanaan dan kaedah yang berstrategi untuk membina sebuah lebuhraya daripada Kota Baru ke Kuala Kerai. That is very good. I salute the government. Dan ini merupakan satu perkara yang harus diteruskan, sama ada ianya pelabuhan atau kereta api berkembar dan sebagainya. Sebab Kelantan menyumbang kepada ekonomi negara. Dan sebagai orang Kelantan, wakil rakyat daripada Kelantan, saya rasa perkara ini perlu diteruskan. Kajian persekutuan, sebelum soalan tambahan, bukan nak bucak sebelum soalan tambahan ada. Kajian persekutuan baru-baru ini menarik balik tender yang telah diberikan kepada Padang Maju ini adalah kerana masalah ekonomi. Projek jalan itu adalah diberi secara PFI, iaitu buat dulu, dia kena pinjam, kemudian kerajaan akan bayar kemudian. Dan syarikat ini banyak masalah. Dia naik daripada 1.2 bilion kepada 1.4 bilion, kemudian kepada 1.6 bilion, kepada 1.9 bilion, akhirnya 2.5 bilion, yang menyebabkan PFI tak boleh dibuat. Maka kerajaan terpaksa tolak on economic scale, bukan kerana political. Pada masa itu saya mengenal, dulunya tak kenal, bila kebetulan pada masa itu saya bersama-sama di Jabatan Perdana Menteri, dan saya kenal orang ini, dan saya beritahu Perdana Menteri, orang ini tak mampu buat, orang ini salah bagi. Akhirnya telah, dan keberanian Kerajaan Kelantan ini setidak-tidaknya memungkinkan Kerajaan Persekutuan untuk memikirkan lagi bahawa perkara ini perlu dilaksanakan. Itu satu tindakan yang bijak dan amat berstrategi kerana ianya hampir dengan pilihan raya. Soalan tambahan saya, apakah Kerajaan Kelantan akan mengambil jajaran yang telah pun diputuskan? Sebab ukuran sebenarnya telah dibuat, hanya pengambilan tanah belum dibuat. Tanah-tanah telah dikenal pasti, jajaran telah ada, ukuran telah siap, bayaran ukur juga telah dibuat. Maknanya walaupun telah dibatalkan, tetapi kosnya telah ada. So, soalan tambahnya, apakah kerajaan akan mengambil jajaran itu ataupun membuat jajaran? Terima kasih. Ya, ucap terima kasih atas besar hati Yang Berhormat Ketua Pembangkang. Dari segi keperluan jalan ini tidak dapat diragukan lagi. Dari segi latar belakang kenapa terbatal, Kerajaan Negeri pun tidak ingin nak ambil tahu sangat, ya. Kerana dalam rancangan Malaysia ke-9, kalau berasaskan tulisan ataupun surat Yang Berhormat Menteri Besar, kita telah senaraikan 8 program utama yang harus dilaksanakan oleh Kerajaan Pusat di negeri Kelantan. Berapa penggal yang lulu, ya. Kalau Yang Berhormat beranggapan bahawa pengumuman ini kerana dekatnya pilihan raya, itu adalah silap. Kerana ini telah ditulis oleh Yang Berhormat Tuan Guru. Saya ingat dalam penggal pertama dia jadi Menteri Besar lagi, iaitu memanjangkan landasan lapangan terbang dan meningkatkan taraf menjadi lapangan terbang antarabangsa. Ini di antara yang pertama ditulis masa Tun Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri lagi, sebelum Yang Berhormat jadi Setiausaha Politik bekas Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi. Dan juga mengenai dengan pelabuhan, baru sekali dalam surat tersebut. Dan laluan tengah lebuh raya menghubungkan Kota Baru terus ke Kuala Lumpur juga ada dalam surat tersebut. Oleh kerana kita pun tahu Kerajaan Pusat memerlukan masa bagi mempertimbangkan dan pada masa yang sama menyiapkan pembiayaannya, maka kita boleh tunggu 1 penggal, 2 penggal, 3 penggal. Dan kita sangat bersyukur bila dalam rancangan Malaysia ke-9, mungkin oleh kerana Yang Berhormat pada waktu itu adalah Setiausaha Politik Perdana Menteri, ingat pada Kelantan dan masukkan senarai dalam RM9. Dan kita berbesar hati, tak ada rasa nak bertanding dengan Kerajaan Persekutuan, kerana kita tahu kosnya adalah besar dan ini adalah bidang Kerajaan Persekutuan. Kemudian bila digugurkan dalam rancangan Malaysia ke-10, kita berjumpa sendiri dengan Menteri dan merayu sekali lagi, dan Menteri kata dia tak ada peruntukan. Dan bila kita menemui jalan buntu selepas hampir 15 tahun penantian yang menyeksakan ini, kita terpaksa mengambil inisiatif sendiri dengan tidak mengetahui pilihan raya itu datang bila. Kita tak tahu pilihan raya dekat ataupun lambat.
pasal jadual pilihan raya ialah 2013. Kecuali nak datang beranak awal tu, early delivery tu di luar pengetahuan kita. Jadual pilihan raya ialah 2013. Dan pada waktu 2013 saya yakin sebahagian lebuh raya ini telah pun hampir siap, insya-Allah. Jadi ia tak ada kena-mengena dengan tarikh pilihan raya sama sekali, ya. Tidak ada kena-mengena dengan tarikh pilihan raya sama sekali, tetapi flashback kepada latar belakang yang ke masa yang begitu lama itulah yang telah mendorong Yang Berhormat Tok Guru mengarahkan saya mengambil inisiatif ini. Kemudian dari segi jalan dipanggil state road ataupun jalan Jajaran. Jika sekiranya dibuat laluan jalan negeri dan di bawah perlembagaan telah diperuntukkan untuk di maintenance tahunannya, dia biayai oleh Kerajaan Persekutuan. Jadi kita tak ada rasa pening sangat, tidak ada bermasalah sangat, ya, kerana aturan-aturan ini telah ada dalam perlembagaan negara kita. Pada masa yang sama, saya minta Yang Berhormat sendiri ambil jasa baik, iaitu jalan yang telah diluluskan. Saya ingat masa Yang Berhormat jadi SU politik dulu pun masih ingat laluan 4 lane, ya, Kota Baru ke Melo telah diluluskan dan di-award kepada Redland dengan izin, ya, sebanyak pada Julai 2008, ya. Ini disahkan oleh JKR, ya. Saya lihat sendiri dokumennya, telah ada award pada Redland pada tahun 2008, Julai 2008, dan telah dibayar bayaran pendahuluan 5 juta. Tetapi jalan tersebut belum dimulakan, ya. Sepatutnya dah disiapkan pada tahun ini. 4 laluan Kota Baru Melo banyak membantu mengatasi kesesakan lalu lintas, ya. Jadi tolong ambil nota, tolong ikhtiarkanlah, ya, duit yang dah ambil 5 juta tu, kalau tak buat jalan tolong hantar baliklah, dan kita carilah kontraktor lain, ya. Dan kerajaan negeri tak berhasrat berlawan dengan Kerajaan Persekutuan nak buat laluan 4 lane Kota Baru ke Melo, ya, oleh kerana dah diluluskan oleh JKR. Saya harap JKR ada dalam dewan ini, dan kenyataan ini saya bertanggungjawab. Saya minta ada penjelasan daripada kementerian mengapa jalan ini tidak dilaksanakan selepas advance telah dikutip sebanyak 5 juta ringgit. Jadi keadaan-keadaan governance seperti inilah yang mungkin menyebabkan terhalangnya proses pembinaan infrastruktur, pemilihan kontraktor, oleh kerana tidak ada tender terbuka. Orang ini dah masuk, dapat letter of award, dibatalkan. Orang ini pula masuk, lepas tu tengah nak keluar lulus letter of award, dibatalkan. Jadi kerajaan negeri tak berminat dengan politik kontrak seperti itu. Kita dalam konteks kita akan lebih terbuka. Kita akan panggil semua yang berminat. Tiap-tiap proposal mereka akan dikaji dan harga yang terbaik akan dipilih, dan kewibawaan tiap-tiap kontraktor serta cara pembiayaan keuangan mereka akan menjadi preference kita. Dan insya-Allah dengan cara itu lebuh raya ini akan menjadi realiti. Adapun laluan, sama ada akan pakai laluan ini dan desainnya. Desain mungkin ada perubahan. Kita telah dapat desain tersebut. Dan ada 45 jambatan. Bagi kita terlalu banyak jambatan. Mungkin ada konsep masa Sami Value dulu. Kita buat jambatan. Ya, kalau tak ada sungai macam mana Yang Berhormat? Kita gali sungai. Jadi konsep tu kita nak elakkan, ya. Kita lalu ikut laluan yang mengurangkan laluan sungai, ya, dan tidak menggali sungai untuk membina jambatan, ya. Yang Berhormat, di Mekah pun tak ada sungai tapi ada jambatan. Ya. Baik. Please, be fair. Mengenai dengan laluan, mungkin juga ada sedikit adjustment, di mana falsafah kita ialah memperbanyakkan laluan di atas tanah kerajaan negeri, dan UPEN telah menyenaraikan tanah-tanah tersebut, dan tujuan kita ialah menjimatkan kos dan membangunkan tanah kerajaan itu dengan value added bagi membantu pembiayaan lebuh raya ini. Saya rasa saya nak ulangi baliklah lebuh raya jalan raya Melo ke Kota Baru tadi, ya. Berharap Yang Berhormat Tua Pembangkang dapat menjelaskanlah esok atau lusa. Ni tak dengar pula tu ada ayat ni. Lebuh jalan raya Melo ke Kota Baru tu. Biar jadilah 4 lane masuk dalam kawasan parlimen Yang Berhormat juga tu. Assalamualaikum.